Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu akan terangkan tajuk kelab dan persatuan, iaitu modul 6 dalam tingkatan 5. Okay, baiklah. Untuk kelab dan persatuan ini, cikgu akan terangkan bermula pada takrifan dia sehinggalah kita menyediakan akaun-akaun yang terlibat dalam kelab dan persatuan. Baiklah. Okay, kita lihat yang pertama, takrifan kelab dan persatuan. Okey, kelab persatuan ini ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 yang mana didefinisikan sebagai sebuah organisasi bukan bermotifkan untung yang ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan dan menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Okey, itu yang bezanya kelab dan persatuan berbanding dengan entiti perniagaan yang lain. Apakah entiti perniagaan yang kita ada? Okey, milikan, tunggal, lagi perkongsian, lagi syarikat. Okey. Jadi ketiga-ketiga ni biasanya adalah memotifkan untung. Okey. Motif utama adalah untuk untung. Tetapi untuk kelab dan persatuan ni bukan memotifkan untung dan paling penting untuk menjaga kebajikan ahli-ahli. Okay, bagaimana atau apakah matlamat penubuhannya? Iaitu untuk menjaga kepentingan ahli, menyediakan kemudahan kepada ahli, mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi dan sukan kepada ahli. Seterusnya ialah tata cara penubuhan kelab dan persatuan. Okey, bagaimana nak tubuhkan kelab persatuan? Ada langkahnya, ada 5 langkah. Pertama, mengadakan mesyuarat penubuhan. Kedua, menetapkan nama pertubuhan, alamat berdaftar dan melantik ahli-ahli jawatankuasa penaja. Okey, tetapkan nama pertubuhan kita apa. Kat mana alamat kita nak daftarkan penubuhan kelab dan persatuan ni. Okey. Dan siapakah AJK dalam kelab kita. Seterusnya ialah menetapkan undang-undang perlembagaan pertubuhan. Yang keempat, mendaftarkan pertubuhan dan sistem IROS. Dan yang kelima, menyemak permohonan pendaftaran selepas bayaran fee dibuat. Okey. Fee ni adalah bayaran yang dikenakan untuk kita membuat pendaftaran sebagai kelab dan persatuan. Okey. Okey. Apakah dia sistem IROS? Okey, sistem IROS. Apa maksud sistem IROS? Okey, kita jumpa tadi apa dia sistem IROS. Okey, kita tengok ya. Maksud sistem IROS. Okey. Okey, nampak IROSes. Okey. Okey, kita tengok kat mana paling mudah ya. Boleh nampak terus lah. Apa IROS tu? Okey, sistem elektronik jabatan. Okey. Apa dia IROS? Okey, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Okey, maksudnya kalau kita tubuhkan apa-apa kelab persatuan, kita akan mendaftar dengan IROS. Okey, perbandingan akaun kelab dan juga persatuan. Okey, kita nak bandingkan apa dia dengan entiti perniagaan yang lain yang berorientasikan keuntungan. Sebab kita tahu bahawa kelab dan persatuan tidak berorientasikan keuntungan. Jadi, apa beza dia? Akaun kelab dan persatuan punya akaun yuran. Jadi, kalau akaun untuk milikan tunggal, okey, lagi perkongsian,
dan juga syarikat. Okey, tidak mempunyai akaun yuran. Itu yang perbezaan yang paling besar. Okey, yang kedua, akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, akaun kelab dan persatuan, semua penerimaan pembayaran tunai direkod dalam buku tunai dan dirumuskan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran digunakan sebagai sumber maklumat untuk penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya, siap je buat akaun penerimaan dan pembayaran, kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, macam mana dengan entiti perniagaan yang lain? Semua penerimaan dan pembayaran direkodkan dalam buku tunai. Okey, sama pun dalam akaun kelab persatuan kita buat buku tunai. Okey, tetapi dalam akaun kelab persatuan kita akan rumuskan buku tunai tersebut dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Jadi dalam entiti perniagaan lain tidak ada akaun penerimaan dan juga pembayaran. Imbangan juga disediakan dan menjadi sumber maklumat untuk penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi. Maksudnya, dalam kelab persatuan, kita akan buat penerimaan dan pembayaran, yang mana akaun penerimaan pembayaran ini nanti untuk kita sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tetapi, untuk akaun milikan tunggal, perkongsian, syarikat, kita akan rujuk imbangan juga untuk kita sediakan akaun perdagangan dan juga untung rugi. Okey, seterusnya, perbezaan yang seterusnya ialah pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita nak sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, untuk kelab dan persatuan, pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan hasil. Okey, perbelanjaan hasil. Okey, dapat hasil, belanja hasil. Okey, kita akan rekodkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Yang mana jika dapat hasil lebih besar daripada belanja hasil, maka kita akan dapat lebihan. Okey. Tetapi jika dapat hasil kurang daripada belanja hasil, maka kita akan dapat kurangan. Okey, berbeza dengan entiti yang berorientasikan keuntungan, okey, iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat. Okey, semua pendapatan dan perbelanjaan direkodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita dah buat dulu. Kita dah belajar dah pun dalam akaun perdagangan untung rugi. Betul tak? Dekat sini adalah apa? Kat sini adalah hasil. Betul? Okey, kat sini adalah belanja. Betul? Okey. Kalau belanja, hasil besar dari belanja, maka kita untung. Betul? Tapi kalau belanja besar dari hasil, maka kita rugi. Okay, betul kelas? Okey. Jadi itu beza dia. Kalau sebelum ni kita buat akaun perdagangan untung rugi, kita akan dapat untung atau rugi. Tapi kalau kelab persatuan, kita akan dapat lebihan atau kurangan. Itu beza dia. Seterusnya, penyata kedudukan kewangan. Okey, apa yang ada dalam akaun kelab dan persatuan, komponen untuk PKK sama je. Ada aset, ada liability. Sama, ada aset, ada liability. Yang bezanya adalah dana terkumpul dengan equity pemilik. Kalau dalam entiti berorientasikan keuntungan, kita gunakan perkataan equity pemilik, di mana rumus yang biasa kita buat adalah
aset tolak liability. Okey. Dalam kelab persatuan kita gunakan perkataan dana atau kumpul juga, iaitu aset tolak liability sama, cuma okey, dana ni yang dimiliki merupakan dana yang dimiliki oleh sesebuah kelab dan persatuan. Okay. Dia samalah, maksudnya sama juga macam equity. Equity ni adalah modal. Maka dana ni pun sama. Dia adalah modal. Tetapi modal ni dimiliki oleh kelab dan persatuan itu sendiri. Okay. Faham semua? Okey. Jadi kita nampaklah perbezaan yang kita akan bincangkan dalam kelab persatuan nak dibandingkan dengan akaun-akaun entiti yang lain. Entiti perniagaan yang lain ialah akaun yuran, akaun penerimaan dan pembayaran, pendapatan dan pembelanjaan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, sekarang kita masuk pada akaun yang pertama. Okey, iaitu akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, cuba kita tengok akaun milikan tunggal. Okey, ada buku tunai. Betul kelas? Okey, apa saja penerimaan tunai kita letak di sini di bahagian debit. Apa saja pembayaran tunai kita letak bahagian kredit. Okey, kalau kita buat debit kredit pun, debit tu tunai, kredit apa saja akaun penerimaan. Kalau bahagian pembayaran pula ialah kita akan kreditkan tunai, debit apa saja pembayaran. Okey, betul? Okey. Berbeza dengan akaun penerimaan dan pembayaran untuk kelab dan persatuan ini pula ialah apakah item-item yang ada dalam penerimaan. Yuran ahli, yuran pendaftaran, bayaran masuk, derma, sewa gelanggang tenis atau badminton, apa sajalah, sewa meja pingpong, sewa gelanggang futsal, sewa kolam renang, apa saja kalau ia melibatkan peralatan-peralatan sukan. Sewa laci, sewa bangunan kelab, sewa gelanggang kelab, sewa kenderaan kelab, sewa mesin kelab, apa saja yang kita sediakan sewa. Okey, kutipan sukan nikah, pesta ria, tari menari, keraian, apa saja majlis-majlis yang kita akan dapat duit daripada luar yang menjadi item penerimaan kepada kelab dan persatuan. Dia sama je, semua item-item ni kita debitkan. Kita debitkan tunai dan kreditkan semua item-item penerimaan. Okey. Untuk pembayaran pula, apa dia? Surat khabar dan majalah. Mungkin kelab dan persatuan kita ada beli surat khabar setiap minggu ke, setiap bulan ke. Okey. Kadar bayaran. Apa kadar bayaran ni? Bil elektrik, bil air, bil astro, bil telefon. Okey, apa saja bil-bil ya. Okey, seterusnya insurans. Insurans kelab, insurans rumah kelab, insurans ahli-ahli kelab. Okey. Seterusnya kita beli perabot baru, alatan sukan baru, meja pingpong baru, alat-alat permainan yang baru. Okey. Apa saja yang item yang kita beli untuk kelab persatuan? Alat tulis, honorarium, hadiah pertandingan. Okey. Maksudnya, di bahagian item pembayaran ni, seperti juga kita buat buku tunai, kita akan kreditkan tunai. Nak debitkan apa? Debitkan apa saja item pembayaran. Okey. Okay, mungkin ada yang tanya, apakah dia honorarium?
Okey, apa honorarium ni ya? Okey. Kita tengok. Okey. Wikipedia. Okey. Ada tak maksud honorarium kat sini? Okey. Okey. Tak tulis ni ya. Okey, kita boleh tengok honorarium ni dekat Google. Okey, apa dia honorarium? Okey. A payment given. Okey, kita tengok ya. Maksudnya apa? A payment given for professional service. Okey, payment. Pembayaran yang dibuat for professional service that are rendered nominally without charge. Okey, contohnya fee, payment, consideration, allowance, remuneration, pay, expenses. Maksudnya imbuhan-imbuhan yang dibayarkan kepada jawatan-jawatan kuasa yang menjadi ahli di dalam kelab dan persatuan. Okey, yang mana dia kata apa? Are rendered normally without charge. Maksudnya tidak dikenakan apa-apa charge lah. Cuma kita bagi atas dasar keikhlasan. Okey, boleh semua ya? Okey, seterusnya kita masuk ke tajuk akaun yuran ahli. Okey, sebab yuran ahli ni kita ada banyak ya yuran ahli. Ya, jadi kita fahamkan betul-betul apakah yuran-yuran yang terlibat dalam akaun kelab dan persatuan. Yuran pertama adalah, sebelum tu maksud yuran. Yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan yang dibayar oleh setiap ahli. Pertama, yuran masuk. Kedua, yuran tahunan atau yuran bulanan. Ketiga, yuran pertandingan. Yuran masuk. Yuran yang dibayar oleh setiap ahli baharu boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan pendapatan modal. Dapat hasil, dapat modal. Bergantung kepada dasar kelab dan persatuan berkenaan. Okey, maksudnya once you jadi ahli dalam kelab tu, you akan bayar yuran masuk. Jadi, yuran masuk ni kadang-kadang tu ada kelab yang menetapkan sebagai pendapatan hasil. Dan ada kelab yang menjadikannya sebagai pendapatan modal. Jadi beza ya, dapat hasil yang dapat modal ni. Nanti juga kita terangkan nanti. Apa dia dapat hasil, apa dia dapat modal. Yang kedua, yuran tahunan ataupun yuran bulanan. Bayar setiap tahun ataupun bayar setiap bulan. Yang ini setahun sekali, ini setiap bulan. Okey. Yuran yang dibayar oleh ahli setiap tahun atau bulan dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so dia adalah dapat hasil, iaitu kita masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Yang ketiga adalah yuran pertandingan. Yuran yang dikenakan kepada ahli. Okey, kepada ahli dan juga orang ramai yang ingin menyertai pelbagai aktiviti pertandingan anjuran kelab dan persatuan. Okey. Maksudnya bila kelab persatuan tu nak anjurkan apa-apa saja aktiviti, maka dikenakan yuran penyertaan pertandingan, maka itu dia anggap sebagai yuran pertandingan. Dan ianya adalah dapat hasil. Juga dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so ada 3 lah jenis yuran. Kena faham betul-betul. Yuran masuk, yuran tahunan atau yuran bulanan dan juga yuran pertandingan. Yang biasanya ada complicated sikit itu yuran masuk sebab kita tengok betul-betul fahaman cerita. Sama ada dia andaikan sebagai pendapatan hasil ataupun pendapatan modal. Okey. Okey, seterusnya ialah yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terperoleh, yuran belum terima. Betul-betul yuran ni banyak. 3 tu yang paling utama. Dan ini adalah dalam yuran tu ada lagi yuran-yuran yang kena fahamkan untuk kita sediakan akaun yuran nanti. Okey, pertama yuran semasa. Yuran yang diterima dalam tempoh perakawanan semasa.
dikreditkan ke dalam akaun yuran. Biasanya yuran ni adalah apa dia? Debit tunai atau bank kredit yuran. Sebab apa? Sebab kita dapat dalam tahun semasa. Okey, yuran ni bila kita tengok dia bahagian kredit, apa dia? Ya, dia adalah hasil. Okey. So, biasanya dia adalah dapat hasil. Okey, seterusnya yuran lapuk. Yuran yang belum diterima pada tahun kewangan yang lepas dihapuskan dalam tahun perakaunan semasa kerana tidak dapat dikutip daripada ahli. Ini macam hutang lapuk lah. Orang tak jadi ahli kelab kita, tiba-tiba tak bayar yuran, lalah hilang terus tanpa dapat dikesan. Maka kita boleh anggap sebagai yuran lapuk. Maksudnya pada tahun semasa tak dapat kutip. Faham? Okey, seterusnya, ia dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil dan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Belanja hasil. Kenapa belanja hasil? Sebab kita rugi. Kita rugi. Okey, seterusnya ialah yuran belum terperoleh. Yuran. Sebut yuran dah tahu dah tadi. Cikgu kata apa? Yuran adalah hasil. Maka dia adalah hasil belum terperoleh. Bila sebut je hasil belum terperoleh, maka dia adalah liability. Okey. Yuran tahunan akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa. Sepatutnya tahun 2021 dan dapat tahun 2020. Okey, maka dia adalah yuran belum terperoleh. Maka dikategorikan sebagai liability semasa dalam PKK. Okey. Seterusnya ialah yuran belum terima ataupun seperti biasa kita tahu yuran adalah hasil. Hasil belum terima. Maka dia adalah aset semasa. Yuran tahunan, yuran tahun perakaunan semasa masih belum diterima. Okay, so dikategorikan sebagai aset semasa dalam PKK. Okay, so bila kita jumpa perkataan-perkataan ini nanti, yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terperoleh, yuran belum terima, inilah akaun yang kita akan buat dalam akaun yuran. Okay, boleh semua? Okey, seterusnya format akaun yuran. Baru kita nak mulakan format akaun yuran. Macam mana nak buat akaun yuran? Okey, yuran ahli direkod mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Maksud pengiktirafan hasil dan belanja iaitu kita tahu ada yuran belum terperoleh, ada yuran belum terima, ada yuran semasa, ada yuran lapuk. Okey, jadi maka apa saja yang kita nampak perkataan-perkataan yuran tu, kita kena ambil tahulah. Okey, mengikut prinsip yuran, yuran diterima hendaklah diselaraskan terlebih dahulu sebelum dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, yang paling penting dalam membuat akaun yuran ni ialah kena tahu yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir. Yuran belum terperoleh awal, yuran belum terperoleh akhir. Okey. Okey. Yuran belum terima awal didebitkan. Yuran belum terima akhir dikreditkan. Yuran belum terima. Okey, kenapa debit? Sebab dia adalah yuran belum terima awal. Okey. Bila sebut yuran belum terima, maka dia adalah aset. Sebab itu, dia berada di bahagian debit. Okey. Kalau yuran belum terperoleh awal, yuran belum terperoleh, dia adalah liability. Sebab itu dia berada di bahagian kredit. Okey. Jadi, dia dekat atas sekali sebab dia adalah awal.
Okey.